Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PH dan BN wajar selamatkan Malaysia. Kini sudah rasmi Pakatan Harapan memenangi jumlah kerusi terbesar pada PRU15, namun ia tidak mampu membentuk kerajaan secara bersendirian. Ketika jalan yang terbuka di depan adalah bekerjasama dengan parti lain, wajar untuk PH diberi peluang terawal untuk mencuba bentuk kerajaan. Itu bermakna PH tidak boleh bersendirian dengan pasukannya, perjuangannya, manifesto dan kepimpinannya sahaja. Demi Malaysia yang kembali gemilang, PH mesti mendekati sama ada PN atau parti-parti di Borneo. Dalam keadaan sekarang, usaha ada terbaik jika PN cuba bersama BN. Apakah dengan kerjasama itu PH boleh dianggap lari daripada prinsipnya menentang rasuah dan kezaliman? Jawapannya tidak sama sekali. Perjuangan itu masih boleh, malah mesti diteruskan. Sementara itu BN akan kekal dengan amalan menyeleweng dan salah lakunya jika bersama dengan PH sebagai pentadbir negara. Sekali lagi, dalam keadaan sekarang, ia boleh diragui. Dengan kekalahan yang mengejutkan semalam, sudah tentu BN melakukan muhasabah secara drastik. Muhasabah itu dapat dilakukan walaupun ketika ini ia menjadi kerajaan bersama PH. Bahkan proses pembersihan itu lebih mudah untuk dilaksanakan dalam keadaan tersebut. BN boleh berganding bahu dengan PH bagi membersihkan negara daripada kejahatan rasuah. Kepentingan lain yang tidak kurang mustahak diharapkan daripada kerjasama PN dan BN untuk membentuk atau menyelamatkan negara daripada pemikiran ekstrim agama. Antara ancaman besar yang sedang dihadapi umat sekarang ialah kecenderungan kumpulan tersebut yang suka melabel orang Islam tidak sehaluan dengan gelaran jahat seperti munafik, fasik, kafir dan seumpamanya. Perbezaan politik dijadikan ukuran buat mereka menilai akidah umat Islam. Mereka sangat yakin bahawa hanya Muslim yang berfahaman seperti mereka saja betul dan dirahmati Tuhan, manakala yang selain dilabel sebagai kumpulan yang akan berdekam di neraka. PH dan BN mesti menyelamatkan Malaysia daripada pemikiran sebegitu melalui pembentukan kerajaan yang ada dalamnya PN dan atau sekurang-kurangnya salah satu parti dalam gabungan berkenaan. Malaysia memerlukan kesedaran dan kesederhanaan sesuai dengan semangat yang dianjurkan Islam, di samping bertungkus lumus membangunkan semula ekonomi negara dan rakyat. Dengan kerjasama PH dan BN, parti kecil yang lain akan mudah mendekat serta kerjasama mengukuhkan kerajaan khususnya dari Sarawak dan Sabah. Ganding bahu dengan PH bagi membersihkan negara daripada kejahatan rasuah. Kepentingan lain yang tidak kurang mustahak diharapkan daripada kerjasama PN dan BN untuk membentuk atau menyelamatkan negara daripada pemikiran ekstrim agama. Antara ancaman besar yang sedang dihadapi umat sekarang ialah kecenderungan kumpulan tersebut yang suka melabel orang Islam tidak sehaluan dengan gelaran jahat seperti munafik, fasik, kafir dan seumpamanya. Perbezaan politik dijadikan ukuran buat mereka menilai akidah umat Islam. Mereka sangat yakin bahawa hanya Muslim yang berfahaman seperti mereka saja betul dan dirahmati Tuhan, manakala yang selain dilabel sebagai kumpulan yang akan berdekam di neraka. PH dan BN mesti menyelamatkan Malaysia daripada pemikiran sebegitu melalui pembentukan kerajaan yang ada dalamnya PN dan atau sekurang-kurangnya salah satu parti dalam gabungan berkenaan. Malaysia memerlukan kesedaran dan kesederhanaan sesuai dengan semangat yang dianjurkan Islam, di samping bertungkus lumus membangunkan semula ekonomi negara dan rakyat. Dengan kerjasama PH dan BN, parti kecil yang lain akan mudah mendekat serta kerjasama mengukuhkan kerajaan khususnya dari Sarawak dan Sabah.